وسلم والحمد لله رب العالمين. قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. Wasman ata, waw tu masuk pada ata. Takdir kalam dia tu wa ata, dan datang ia al-alam. Dhamir mustatir jadi fa'il bagi ata, kembali kepada alam. Dan datang ia al-alam isman. Isman i'rab jadi hal. Hal bagi dhamir mustatir di dalam ata. Takdir kalam wa ata isman wa kunyatan wa laqaba. Dan datang ia al-alam hala kaunihi, alam tersebut isman, dalam keadaan isim, wa kunyatan dan kunyah, wa laqaba dan laqab. Maknanya alam terbahagi kepada tiga. Isim, isim, kemudian kunyah, kemudian laqab. Okey. Kita tengok apa itu kunyah. Kunyah, ta'rif kunyah, banyaklah dia punya ta'rif ibarat tu pelbagai, tapi kita ambil yang masyhur, yang biasa supaya mudah, iaitu ma suddira bi abin au ummin. Ma suddira. Ni ta'rif bagi kunyah. Bukan kunyah kan? Bukan kunyah. Sebut dulu kunyah. Sebab makhraj dia bukan di khaysyum. Kunyah. Okey, macam fuad. Syifuad, ke syifuad. Syifuad. Okey. Jadi kunyah ta'rif dia tu ma suddira, ma suddira, suddira bi abin, bi abin, bi abin au ummin. Tu yang biasa. Maknanya barang, okey, itu isim, okey. Isim apa? Isim alam, okey. Yang suddira, yang dimulai, okey, yang dimulai bi abin, dengan lafaz abin au ummin ataupun lafaz ummu. Okey, seperti kata Ummu Abdillah, Abu Abdillah, okey, Ummul Khair misalnya. Jadi biasanya geran ni diletak pada anak dia yang masyhur. Okey, biasanya orang kita ni anak yang sulung lah. Okey, anak yang sulung. Jadi kalau bahasa Arab ni, contoh anak dia dah ada anak, banyak nama anak sulung dia, contoh Abdullah. Jadi dia tu Abu Abdillah. Okay. Tapi ingat, ketika baca kunyah, Abu ke Aba ke Abi, pastikan selepas dia tu majrur. Kadang-kadang apa? Wabihi ilahi qala haddatsana, misalnya Abu Abdullah Jam. Okay. Abu Abdillah, Ummu Habibati misalnya, Ummu Habibata. Jadi selepas dia tu kena majrur. Okay. Mula dengan abun ataupun ummun. Okay. Ataupun dimulakan, ini kebiasaan lah, untuk kunyah ni dimulakan dengan lafaz abun ataupun ummun. Okay. Boleh juga dengan akhu, akhun, akhun atau ukhtun, boleh juga. Okay. Contoh nama orang tu Zaid, jadi kunyah dia Akhu Zaidin, Akhu Zaidin. Okey. Tu kunyah. Okey. Kemudian laqab. Laqab ni gelaran. Okey, kita tak ada bahasa lah. Kalau laqab ni dalam bahasa Melayu kita boleh terjemah dengan gelaran. Okey, tapi kalau kunyah tidak ada. Kena terjemah dengan jumlah, iaitu nama yang dimulakan dengan abu ataupun ummu. Laqab tu pula, ta'rif laqab ma asy'ara bi madhin. Ma asy'ara bimadhin au dhammin au dhammin. Ma asy'ara bimadhin au dhammin, barang asy'ara yang memberi sedar. Kalau terjemah bapa terjemah memberi sedar, maknanya yang memberi faham, okey, memberi makna. Tapi bila memberi makna, kalau macam ma afada, dia mubasyarah terus maf'ul dia, yakni ma asy'ara bi madhi.
Sebab fi'il asy'ara muta'addi dengan ba. Ma asy'ara bimadhi. Barang yang memberi sedar dengan puji. Ai bimadhi dengan puji, ai bimadhi musamma. Dengan puji bagi tuan dia. Okey. Berarti okey, untuk contohnya anda datangkan dalam anda pilih misal-misal dalam Syarah Ibn Aqil supaya antum faham. Nanti antum baca kan sebagai murajaah antum akan baca Syarah Ibn Aqil. Jadi supaya faham misal-misal dan apa yang huraian-huraian yang dibawa datang oleh Ibn Aqil. Okay. Jadi seperti Zainul Abidin. Zainul Abidin itu gelaran. Zainul Abidin, sebaik-baik Al-Abidin, hamba. Okay. Zainul Abidin itu gelaran yang menunjuk di atas terpujinya musamma tersebut. Okay. Zainul Abidin, Zainul Abidin, Zainul Abidin itu tengok elok lah. Okay. Sebab tu susah ketika mereka yang bergelumang dengan ilmu agama ni, tiba-tiba soalan macam ni, Ustaz, apa beza muslimin dengan muslimun? Nampak tak? Ada pernah tanya soalan tu. Dan orang tanya tu memang ni lah orang yang bergiat dalam bidang dakwah. Masya Allah. Nampak tak? Susah nak jawab. Maknanya kena sepatutnya tak mula soalan tu, tak soalan tu. Nampak tak? Ustaz, tadi Ustaz baca Zainul Abidin, sekejap Zainal mana yang satu betul? Nampak tak? Jadi perlu pada apa? Sebab tu bila soalan macam tu, kalau orang tanya bapa soalan macam tu, orang kata, kalau nak jawab ni kena masuk pondok dulu. Itu je. Maknanya apa perlukan pada pengajian di mangkuk macam mengajar secara ramai ni kurang sesuai sebab perlukan istilah. Jadi dia pun belum tentu faham. Okay. Kemudian untuk zamin dalam misal Syarah Ibn Aqil dimisal sebagai anfun naqah. Anfun hidung, anfun naqah, hidung bagi unta. Hidung bagi unta. Di dalam Syekh Khudari dia ada sebutlah ini gelar bagi Ja'far. Okay. Saya kita dikata ni Ja'far bin Quraib. Ja'far bin Quraib. Sebab apa dapat gelaran Anfun Naqah? Anfun Naqah ni gelaran lakab yang memberi sedar kata tak elok lah zamin celaan. Sebab apa? Ja'far ni dia ada ayah dan ayah dia bini dia banyak. Bini dia banyak. Kemudian ketika ayah dia tu sembelih unta, naqah ni unta. Okey, kita sembelih unta, maka dibahagikan daging-daging tersebut. Okey, tapi dibahagikan kepada bini-bini dia lah. Sebab terlalu ramai bini dia tu, akhirnya yang tinggal untuk bahagian mak dia tu, dia sebagai wakil mak tu, dia ambil tinggal apa? Tinggal kepala je. Tinggal kepala dia tu, yang daging-daging semua dah habis dah, yang bini-bini lain ambil. Okey, jadi dia dengan pengang ambil lah kepala unta tu, dia pegang dekat hidung unta tu, bawa macam tu. Nampak tak? Dia bawa balik rumah, kepala unta tu dia pegang hidung dia tu. Jadi orang sebut anfun naqah, hidung unta, nampak tak? Jadi gelaran tersebut dia bagi kepada dia. Jadi itu gelaran yang tidak elok. Jadi Zainul Abidin itu gelaran laqab yang murakkab. Zain Abidin bukan mufrad. Okey. Begitu juga dengan anfun naqah, hidung unta itu laqab yang murakkab. Sebab di sana ada laqab mufrad dan laqab murakkab. Okey. Laqab mufrad iaitu satu kalimah sahaja. Satu kalimah sahaja. Okey. Misalnya dia kata apa? A'war. Okey, A'war. A'mash. Okey. Banyaklah gelaran. Macam ni Al-Haddad. Okey, Al-Haddad. Apa Al-Haddad? Al-Attar, Hasya Al-Attar. Nampak tak? Cuba di sebalik apa nama-nama ni. Okey, ini sebenarnya laqab. Okey. Okey. Jadi wa'ata dan datang ia alam hal keadaan itu ada kalanya isim. Okey. Wa kunyatan dan kunyah dan laqab. Isim tu apa isim? Isim tu ta'rif dia tu apa? Kita mudah kata yang bukan kunyah dan bukan laqab. Dia macam ta'rif haraf. Ta'rif haraf tu apa? Haraf tu bukan isim, bukan fi'il. Jadi kena tahu fi'il dulu, tahu isim, betul baru tahu fi'il. Sebab tu alamat untuk kenal haraf tu alamat apa? Adamiyah, yang bangsa tiada. Nampak tak? Ibarat macam ha. Apa alamat ha? Tidak ada titik noktah di tengah dan di atas. Jadi kena tahu alamat yang selain dorang dulu. Okay. Jadi isman i'rab jadi hal, kunyatan i'rab jadi ma'tuf. Okay, ma'tuf di atas isman. Kalau apa? Antum nak tobit, kalau macam isman, sebab tu ana penggunaan rumus tu bagus. Okay, rumus yang dibuat apa macam yang
baru ni Dr. Aiman Agiti buat. Kemudian yang baru lagi pula guru dia juga Syekh Asif Al-Jailani dekat Indonesia lah, keluar Al-Ahqaf, Jami'ah Al-Ahqaf Yaman, dia buat. Tapi tu itu turut pondok pesantren di Indonesia. Tak sama dengan tarik pondok pesantren pondok di Fatani. Okey. Kalau Fatani ada beza lah. Kalau macam memang dia kalau Indonesia tak ada lah. Bermula tu ada sama. Okey. Maknanya ada persamaan dan tapi tak semua sama. Okey, kalau macam Fatani ada yang oleh, akan, macam terjemahan pesantren Indonesia maf'ulun bih ditulis sebagai pada. Pada di sisi Fatani ialah zaraf. Okey, kami kalau maf'ulun bih bukan pada tapi akan. Macam tu ada perbezaan dia tu. Jadi penggunaan rumus tu untuk ringkasan, tetapi macam yang anda biasa amalkan tu, tengok supaya kita mudah untuk buat syarah ataupun buat hasyiah, tulis terus je. Contoh macam kalau antum buat, kalau isman tu kan, antum biasa buat hak alif kadang-kadang. Bagianlah sekarang macam membazir hak alif dia buat lam terus. Hak alif lam hal. Kalau dalam hasyiah pun, kalau syarah dia buat terus. Supaya kita berlatih terus buat macam seolah-olah syarah. Iaitu apa? Kalau isman dengan ke satu tak lebih tu halun min. Ingat kalau halun min dhamiri ata. Jangan nak tobek tu. Jadi bila baca dalam kitab hasyiah sebiji. Nampak tak? Itu maknanya antum dah terlatih buat syarah ataupun buat hasyiah daripada situ. Sehingga tak pelik. Okey, sunat ta'bir. Halun min dhamiri ata. Hal, kalau kita hal bagi, bahasa halun min. Hal daripada dhamir pada lafaz ata. Okey. Wa kunyatan dan kunyah. Okey, kunyah. Kunyah i'rab jadi apa? Ma'tuf. Ma'tuf ingat bila ma'tuf? Ma'tufun ala isman. Okey. Bila ma'tuf ingat dia punya makna tu ada dua, ma'tuf. Okey, sama wal 'atfu lil mughayarah. Okey. Wal 'atfu lil ishtirak. Okey. Amana al 'atfu lil mughayarah ay lil mughayarah fi dzat. Berbeza. Saya makan ikan, nasi dan ikan. Okey. Zat ikan, zat nasi berbeza. Itu faedah ataf. Kemudian ataf pula memberi faedah ishtirak, berkongsi fil hukmi. Wal 'atfu lil ishtirak fil hukmi. Wal 'atfu lil mughayarah fil dzat. Itu kebanyakan wal 'atfu. Sebab tu dalam baca kitab wal 'atfu lil mughayarah ataupun mubayanah. Sama je makna dia. Wal 'atfu lil mubayanah. Apa makna dia? Okey, nampak tak? Kalau panjangnya wal 'atfu lil mubayanah, wal 'atfu mawdu'un lid-dilalati ala al-mubayanah. Tu nak panjang. Kalau pendek dia contoh. Contohlah ambil dalam tu belajar usul fiqh, al-amru apa? Wal amru panjang. Yang tahu kira apa semua, yufidulah. Wal amru lil wujub. Wal amru lil wujub. Nampak tak? Tu yang paling pendek je macam wal 'atfu lil mughayarah. Ai wal 'atfu mawdu'un lid dilalati 'ala al mughayarah. Itu minta ke jangan nak panjang. Wal laqaba dan laqab. Laqab gelaran. Cuma gelaran nanti ada banyak perbahasan dia. Okey, macam gelaran contoh yang dalam kitab ni dia tidak termasuk daripada macam gelaran yang ada ya nisbah al-azhariyah. Okey, itu tak pergi dulu. Okey. Kemudian dia kata wa akhiran, dan hendak mentakhir oleh engkau nun tu nun apa? Nun taukid apa? Khafifah. Aywa. Okey, wa akhiran, dan hendak mentakhir oleh engkau, mana hendak engkau letakkan di belakang. Okey, yang terakhir za akan ini. Za tu kalimah apa? Isim isyarah. Za. Okey.
bukan isim mausul. Bukan zu, bukan isim 5 tu. Okey, zu dzabi bukan di sini za. Itu ingat kita dah biasa kat sekolah ni bila isim isyarah hadza, hadhihi. Bila jumpa zi saja pening dah. Bila jumpa za saja dah. Oh benda ni. Nampak tak? Dia hadza. Okey, isim isyarah. Dan hendak mentakhir oleh kau akan ini za maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Okey. Mana musyarun ilaih dia? Sebab kena tahu. Kalau tak ambilkan kitab tu. Kitab mana? Tu kitab banyak kitab. Ambil kitab tu. Nampak tak? Mana musyarun ilaih dia? Laqaba. Okey, laqablah sebab dia ingat bila dhamir ni diihtimal dia kembali kepada apa? Contoh kunyah. Kunyah ni muannas. Okey, mesti kata wa akhiran zi, hadhi ataupun zihi. Ada jadi nizam muzakkar. Laqab ke isman dan hendak mentakhir oleh kau akan ini isman ke ataupun laqaban. Maka bila ihtimal dalam wajah dhamir itu kembali kepada aqrabil mazkur. Yang paling hampir dengan za. Mustam belakang. Okey, mustam belakang. Kemudian jumpa apa dulu? Laqaba dulu ke isman dulu? Jumpa laqaba. Maka za kembali kepada laqaba. Maka makna dia dan hendak mentakhir oleh kau akan ini iaitu akan laqab. Okey, laqab in jika siwahu sahiba. Ai in sahiba siwahu. Jika sahiba menyertai ia al-laqab. Dhamir mustatir dalam sahiba laqdi huwa kembali kepada laqab. Alif tu alif itlaq. Alif tu alif itlaq, bukan alif tasniyah. Okey, bukan alif tasniyah. Dan hendak mentakhir oleh engkau akan laqab ini jika menyertai laqab ini siwahu. Siwahu tu maf'ulun bih muqaddam. Menyertai akan selain daripada laqab. Hu kembali kepada laqab. Dhamir mustatir dalam sahibah kembali kepada laqab, hu kembali kepada laqab. Mana jikalau laqab ini menyertai, mana ada sekali berserta dengan selain daripada laqab, iaitu selain daripada laqab, isim dan kunyah. Bila maknanya tu laqab ada sekali dengan kunyah, laqab ada sekali dengan isim, maka laqab tu kena letak belakang. Mana dia? Faham? Lagi sekali. Laqab. Okey, sekali alam ada 3. Isim, kunyah, laqab. Jadi sekarang perbahasan dia laqab. Okey. Bila laqab ada bersama salah satu daripada kunyah ataupun isim. Contoh, laqab ada sekali dengan isim. Siapa letak dulu, siapa letak belakang. Itu perbahasan dia. Jadi, bila laqab berserta dengan selain daripada laqab, iaitu berserta dengan salah satu daripada isim atau kunyah, maka laqab tu diletak yang belakang. Okey. Siwahu. Selain daripada laqab terbenar kunyah dan isim. Okey, kunyah dan isim. Okey. Contoh dia kalau berkongsi di antara laqab dan kunyah. Okey, contoh laqab. Contoh yang biasa kalau ni kita kata Syamsuddin. Okey, Syamsuddin ataupun kita ambillah laqab tadi tu. Laqab tadi yang kita belajar tadi tu apa? Anfun naqah tadi tu. Anfun naqah. Okey, ataupun ambillah yang elok sikit Zainul Abidin. Okey, bila Zainul Abidin, okey. Patu dengan Abu Abdillah. Okey. Bila sekarang ni Abu Abdillah kunyah berserta dengan laqab Zainul Abidin. Maka kaedah dia tu kena Zainul Abidin tu letak di belakang. Okey. Patu persoalan dia. Macam banyak je letak depan. Apa tak? Syekhul Islam Zakaria contohnya. Zakaria isim. Patut kenapa tak Zakaria Syekhul Islam? Apa tak? Okey. Yang ini pun takhir laqab ni pun jikalau laqab tersebut tidak masyhur. Kayak itu, jikalau tidak masyhur laqab tersebut. Jikalau laqab tersebut masyhur, maka
tak ada masalah dia nak letak depan. Seperti nama Imam Syekhul Islam Zakaria. Jadi sekarang ni Syekhul Islam laqab. Okey, Zakaria tu isim. Kalau ikut kaedah tu, bila laqab berserta dengan isim ataupun kunyah, laqab tu letak belakang. Kalau ikut matan ni Zakaria Syekhul Islam. Okey, tapi sebabkan Syekhul Islam ni masyhur gelaran dia kepada dia, maka nak letak depan tidak ada masalah. Okey. Begitu juga dengan nama imam. Nama imam, contoh, kalau nama Ahmad, gelaran dia Syihabuddin. Syihabuddin Ahmad. Syihabuddin Ahmad. Jadi Ahmad tu isim beserta dengan laqab. Okey, Syihabuddin. Kalau ikut kaedah kena kata Ahmad Syihabuddin. Tapi sebab gelaran dia dah masyhur dengan dia, maka dia letak depan tidak ada masalah. Syihabuddin Ahmad. Kalau nama Muhammad Syamsuddin. Itu biasa. Nama tiga tu dalam ilmu hadis tu, kalau dalam bab meletakkan laqab, okey, biasanya tiga nama ni memang kena tahu. Kalau nama dia Ahmad, dia punya laqab dia tu Syihabuddin. Syihabuddin. Kalau Muhammad Syamsuddin. Syamsuddin. Kalau nama Ali Nuruddin. Okey, Nuruddin. Sebab tu nama Syekh Ali Jumaah laqab dia tu Nuruddin Ali bin Jumaah. Okey, hafizallahu taala. Nampak tak? Okey. Jadi nama-nama siapa pun, kalau antum nama Ahmad mula, ya Allah tafadhal letak nama tu apa? Nak tafaul. Okey, tafaul dengan nama-nama orang soleh sebelum ni. Tu laqab umum, laqab umum. Sebab tu kalau biasanya kalau ulama hadis ni dia akan bagi, kita akan bagi tahu, Syekh nama saya sekarang laqab yang sesuai untuk saya dalam ilmu hadis ni. Dia akan bagi tahu, awak Abdul Fadl, awak apa? Abdul Faid, awak Abdul gelar-gelaran dia tu. Okey. Kalau awak tak tahu. Okey. Okey, umumlah. Okey. Okey. Wa akram da'in siwahu sahiba. Okey. Kemudian wa in yakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladhi radif. Wa in yakuna, dan jika adalah kedua-dua, itu alif tasniyah. Alif tasniyah. Okay. Kembali kepada mana? Ayo, sebab apa? Saya nak akhir lah kan. Okey. Itu tu sudah tasniyah tu. Okey. Kembali kepada isim dan laqab. Maka bila berhimpun isim dan laqab, okey, mufradaini, dan jika adalah kedua-dua isim dan laqab itu mufradaini, yang mufrad kedua-dua. Mufrad apa? Bukan murakkab. Okey. Seperti apa? Tadi kita dah belajar, okey, untuk isim dan apa laqab yang murakkab. Jadi tadi laqab murakkab, contohnya Zainul Abidin. Jadi Zain tarkib dengan Abidin, An tarkib dengan An-Naqah. Okey. Tapi ni bila mufrad, isim, contoh nama siapa? Zaid, nama isim Zaid, Ahmad, Muhammad. Okey. Kemudian laqab pula, laqab mufrad. Okey, seperti dalam Syekh Naqis tulis Kurzin. Ni pergelaran bagi orang Arab lah. Jadi Kurzin tu mufrad. Kalau Anfun Naqah murakkab. Jadi bila berhimpun di antara isim mufrad, okey, isim yang mufrad satu je, bukan murakkab. Okey. Kemudian dengan laqab yang mufrad. Maka macam mana? Maka dia kata wa iyyakuna mufradaini fa'adif hatman. Maka jawab bagi in, maka hendak idafat oleh engkau, hatman, sebagai idafat yang muhaddamatan. Hatman i'rab jadi apa? Siapa boleh jawab? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dia dua tau. Sama ada dia lafaz dia tu sama dengan dia punya amil dia tu adif, ataupun dia semakna. Jalastu julusan atau jalastu qu'udan. Hatman i'rab jadi apa? Tamyiz. Okey, hal. Okey. Tempat macam ni lebih tepat i'rab jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf.
sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Takdir dia fa'adif idafatan muhattamatan. Muhattamatan. Okay, muhattamatan. Bila dia jadi sifat, kena takwil dengan isim wasaf. Isim wasaf, ismu wasfin. Isim wasaf ada berapa? 5. Okey. Sebut apa tu isim wasaf? Sebut 5 lah. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, isim tafdhil. Okey. Tugas antum bila macam ni, isim fa'il senanglah, isim maf'ul senang, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, isim tafdhil tak apa tak masalah. Dua tu. Nampak tak? Jadi pergilah kepada contoh. Ingat cara teknik belajar yang biasa, jangan antum menangguh sesuatu ilmu. Tak apalah, tak faham, tak apalah pasal adalah kepala apa je, sirah mubalaghah, sifat musyabbahah macam mana? Tak apa, nanti sampai tu tak tenang. Jangan macam tu. Kita kena mendahului dars. Itu teknik belajar. Sentiasa mendahului dars. Okey? Supaya apa? Itulah cara nak tanafus dalam belajar. Contoh, semua ni sehebat macam mana antum faham 100% apa yang anda sampaikan, takkan menang dengan seseorang yang tidak mendahului dars ni. Mana apa yang belum anak ajar, dia dah mula buka dah sikit. Nampak tak? Okey? Sentiasa ke depan orang-orang macam tu. Okey? Jadi macam pembahasan sirah mubalaghah, sifat musyabbahah tu antum ceklah. Okey? Ada juga kita mana-mana. Okey? Jadi tu isim wasaf. Okey, ta'rif dia apa ta'rif isim wasaf? Supaya jelas. Ta'rif isim wasaf apa ta'rif isim wasaf? Aywa, ma dalla ala hadatsin wa sahibihi. Ma dalla ala hadatsin wa sahibihi. Ingat betul-betul. Sebab inilah ta'rif pertama yang anda takkan lupa langsung dekat pondok. Baru apa tanya mula tu tak ada jawab. Okey? Betul kata okey. Oh ni lepas tu dia tak hafal agak teruk. Betul dia. Pas mau ni kalau tak hafal juga ni. Malah bapa kata ini yang penting. Jawab. Okey? Sebab tu kalau ditanya, okey. Antara macam soalan paling simple lah, anda pun pernah tanya sebelum ni. Okey? Yang boleh katakan soalan yang nampak zahir macam simple, tetapi isi wasaf tu lah yang memberi dia punya apa kehalusan dari segi makna. Okey, soalan macam anda tanya sebelum ni, bayar. Dah bagi jawapan dulu dah. Tak apalah. Contoh, hitam dalam bahasa Arab apa hitam? Hitam masuk 1, 2, 3. Mata ada masih lagi aswad. Sawad. Putih dalam bahasa Arab apa? Bayal. Bukan abyad. Mata abyad sesuatu yang bersifat dengan putih. Syai'un muttasitun bil bayal. Okey. Aswad syai'un muttasitun bis sawad. Kena beza. Mata. Jadi kadang-kadang kehalusan benda tu pun tak ada. So macam mana nak mendalami ilmu usul fiqh? Nanti pergi kepada pembahasan masdar tu semua tu. Jadi sehingga bila dah tahu asas ni, boleh faham perbahasan. Oh, hukum syarak ni ada 7 atau ada 5, ada 6 ikut di atas khilaf itu. Pertama wajib. Lepas tu mulalah ulama menguraikan wajib di sini mana hanya muta'alaq bagi hukum sahaja. Jadi sebenarnya hukum tu wujub. Jadi tak pening lah. Sebab nahwu dah kuat. Sudah ingat betul-betul ingat betul-betul. Kuasai nahwu tu bukan semata-mata kita boleh i'rab, tetapi kita boleh tahu dari segi makna, dari segi takdir dia tu semua. Sehingga setiap komen, setiap kalimah kita tahu istiqaq dia mana semua. Itu makna dia. Jadi barulah tahaqquq perkataan Imam Syafi'i itu. Man tabahara fil nahwi tabahara fi sa'iril ulum. Siapa yang hebat macam laut, terjemah ada man tabahara ni siapa yang melaut, bukan siapa yang ke laut. Okay. Beza. Siapa yang melaut ilmu nahwu dia itu, maka melautlah juga ilmu lain. Sa'iril ulum. Baqil ulum. Ilmu yang tinggal lagi lah, mana yang ilmu lain. Jadi mana kadang-kadang senang, aku dah boleh nahwu, macam tak boleh dia mulai. Tengoklah boleh macam mana, standard macam mana. Yang dimaksudkan man tabahara fil nahwi itu tahu macam tu, mereka macam tu.
Okey, sehingga sebab tu antum belajar kitab awam pun, okey, kadang-kadang setengah tu ada yang contoh mendalami mantik apa semua tu memang minat ilmu akli, baca hasya al-attar apa semua. Kita tengok kan, dengar je dia baca. Dia hurai. Tak orang kata tak ni. Tak kemah. Dia apa? Nahu dia sebab kitab ingat kitab macam hasya al-attar, hasya bagi syarah samsiah, itu semua bahasa-bahasa orang dulu, dia nahu sentiasa betul. Betul tak? Okey. Jadi bila ada alat nahu tu, senang nak faham. Lepas tu kita belajar istilah-istilah asas dalam mantik, kemudian nahu power, baca kitab tu jalan dia. Macam tu. Ini mendalami ilmu mantik, ilmu makulat semua, tapi nahu tergabung. Habis sama. Habis sampai 200% yang saja. Confirm bacalah hurai macam mana, mesti lari macam tak dakik. Tak dakik. Sebab tu bila antum baca kritikan dari segi tak ambil ibarat para ulama, dia akan kata dia main kepada apa? Pembahasan. Sebab dia ibarat macam ni sepatutnya tidak ada kalimah ni. Kalau dihilangkan kalimah ni akan Allah apa semua. Kita pun sama juga kalau dia tak ada. Begitu. Itu beza dia. Itu sebab tu anda perhatikan pembelajaran sistem universiti dia tak ke situ. Sehingga penulisan memang Melayu betul-betul. Melayu, hatta yang master, maaf, kalau tulis tu kan, mana baca tulisan orang, nampak kemelayuan dia tu. Memanglah bagus kemelayuan, tapi jangan diterjemahkan dalam alat penulisan. Okey? Dalam apa? Penulisan tu sehingga apa? Tertib kalam dia tu, kalau orang Melayu biasa baca dia punya ayat Arab dia tu susah nak faham, tu Arab dia betul. Kalau buat insya, so budak-budak SPM baca insya ni, sedap lah cerita dia senang je faham. Nampak tak? Confirm Melayu. Nampak tak? Macam susah ni. Arab. Okay? Sebab tu orang Arab yang mudah di sisi orang Melayu kebiasaan baca, orang Arab pening nak baca. Pening. Nampak tak? Okay? Sebab tu cuba antum baca balik insya, dan di sana ada teknik. Okay, cara nak tarkib kalam tu. Sebab nanti dengarlah hari Ahad. Jadi dari segi apa? Komentar keseluruhan peperiksaan Tafratus Saniyah nanti tu. Okey. Apa skill apa semua kemahiran yang antum kena ada. Okey, kelemahan dari segi apa je, dengarkan dulu. Okey. Tak habis kita ni, tanda setengah. Okey. Okey, jadi bila hatman di sini masdar. Okey. Bila dah jadi sifat, kena takwil dengan isim wasaf. Isim wasaf. Maka takwil dengan muhattaman. Sebab apa Ustaz tadi terjemah takwil dengan muhattamatan? Sebab mausuf dan idhafatan. Fa'adhif idhafatan. Tu idhafatan maf'ul mutlaq bagi adhif. Idhafatan sifat bagi idhafatan muhattamatan. Sebab tu ada ta. Maka belajar macam tu. Ingat apa kehalusan benda-benda macam ni, kalau macam ni antum akan dapat betul-betul bila antum masuk pada kitab-kitab turas dan kitab macam hasyiah baru macam ni bahasa dia. Sebab tu orang cakap antum kalau belajar mahirkan semua ilmu alat ni, baca kitab turas nanti yang macam lama kitab usul fiqh khususnya, antum jadi orang paling bahagia. Faham betul step dia. Okey. Maka bila isim dan laqab mufrad, okey, ambil misal supaya antum mudah nanti untuk baca Syarah Al-Aqil. Okey, sebab Syarah Al-Aqil ni huraian dia cukup syumul dengan ibarat yang mudah. Tidak perlu takalluf. Takalluf macam susah weh. Tak apa weh, dia baca Syarah Al-Aqil tak standard. Dia baca yang Syuni. Syuni baca Maqudi misalnya. Baik apa dia boleh? Nampak tak? Sedangkan nampak diberi jalan kepada antum yang mudah dan menyeluruh. Dengan yang susah mungkin antum tak akan faham. Antum pilih yang mana? Masalah. Betul, bijak. Bila nak mudah, bila nak lebih, baru cari yang susah. Bukan cari susah dulu. Sebab tu dalam teknik menjawab soalan pun, jawab yang senang dulu. Bukan cari yang susah dulu. Okay. Maka contoh dalam Ibn Aqil tu dia buat misal untuk isim yang mufrad seperti Sa'id, nama orang Sa'id. Okey. Zaidun, samalah. Okey, tapi misal supaya antum senang nanti. Misal bagi isim yang mufrad Sa'id. Kemudian laqab yang mufrad dalam Syarah Al-Aqil dia bisa sebagai Kurzin.
kurzin. Kurzin. Okey. Jadi bila berhimpun di antara isim mufrad dan lafaz mufrad, maka macam mana? Maka hendak kau mengidhafatkan secara pasti. Mana tak boleh tak idhafat. Okey. Jadi bunyinya macam mana? Sa'idu kurzin. Hadza sa'idu kurzin. Sa'idu kurzin min idhafati ismin ila al-laqabi. Min idhafati ismin ila al-laqabi. Okey. Sa'id isim, kurzin laqab. Daripada sini nanti bila antum dah mendalami masuk bila min idhafati ismin ila laqabin. Ini termasuk daripada min idhafati syai' ila syai'. Min idhafati syai' ila syai'. Ada pembahasan khusus min idhafatu syai' ila syai'. Bolehkah idhafat sesuatu dengan sesuatu? Benda itu sama je. Maka Sa'id, kurzin sama Sa'id. Boleh atau tidak? Itu. Nanti antum masuk kepada syarah-syarah dalam matan Jawharatul Tauhid, akan ada pembahasan mula-mula sekali itu idhafati syai' ila syai'. Boleh atau tidak? Jadi bila macam ni, guru takkan huraikan sebab itu bukan dalam pembahasan ilmu nahwu sangat. Okey, mendalami dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Jadi cara antum macam mana? Cara antum macam mana? Tulislah tepi tu. Min idhafati syai' ila syai'. Apa je sebenarnya? Antum balik buka. Search dalam Google ke apa, dalam kitab-kitab ni, tengok akan ada pembahasan. Kasi ada pertambahan ilmu. Sebab tu belajar jangan just kena suap, spoon feed saja. Nah, suap makan. Sebab tu ingat betul-betul ni. Pelajar Azhar. Nyatanya sebab kita dah belajar Azhar. Walaupun tak apalah, kita lagi lah. Ini biar tibari mayaul lain. Okey, dah uruskan markas. Okey. Belajar Azhar takut nak baca kitab. Jangan dia tinggi bahaya baca. Tak ada keberanian. Bagaimana jadi seorang ilmuwan? Okey. Dah belajar ilmu alat pun semua tu semua. Tak payah baca kitab ni, jangan. Sehingga ada jangan beli kitab ni. Belajarlah habiskan dulu kitab ni dulu semua tu. So belajar tak ada orang kata inovasi ke arah macam kita belajar kan nak lebih tinggi. Okey, belajar macam ni. Tertutup. Tu sebabnya apa? Pelajar bila sesuatu nak tanya, bahasa ni apa? Tadi tak ada lah, biarlah. Apa tak? Akhirnya tertutup. Akhirnya sebab bila belajar ni, bila baca kitab, dia akan ada macam komentar. Ya, betul sebenarnya nak tahu lebih dalam. Sehingga tahu kitab yang tentang tu pun membahaskan lebih tentang tu tak ada dan tidak ada galakan, maka tertutup macam tu je. Jadi termasuk follow je step tu. Itu kalau ada orang bagi step tu sampai habis. Ni kalau dibimbing sampai setengah je. Ingat, bukan semua syekh, bukan semua guru sempat membimbing kita. Ingat betul. Dia ada kerja lain dengan tanggungjawab yang lain. Jadi sebab tu kena ada skill lain. Sebab tu kalau di Al-Azhar, antum tidak cukup untuk mengaji dengan seorang guru saja. Okey? Sebab tu nanti yang ini untuk peringkat permulaan. Anak-anak antum nanti anak akan lepaskan dengan para masyayikh nanti. Okey, sekarang cuma fahamkan betul-betul dari segi ilmu alat ni, mantapkan betul-betul. Okey. Jadi hatman jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Okey. Wa illa tu macam ni. Ni kena faham ini tu. Wa illa atbi'il ladzi radif. Takdim perkataan illa. Sebab tu biasa kalau sebut okey, wa illa fala. Okey. Kalau rajin dia ambil lah, kita akan tanya wa illa fala. Betul. Kalau sebab tolong berikan wa illa fala. Apa benda tu ustaz? Wa illa fala. Tak. Tapi sebab dia jadikan benda tu biasa. Kalau sempat tolong belikan, wa illa fala. Jika tidak, maka tidak. Jika tidak sempat, jangan belikanlah. Tidak perlu belikan. Banyak dalam nanti kalau baca dalam Minhajul Talibin kita fiqh, wa illa fala. Apa benda ni? Betul tak? Sebab tu perlu kekuatan dari segi ilmu alat tu. Okey. Di sini wa illa cuba takdir macam mana? Bukan illa ada istisna. In yang diidgham kepada la. Macam mana takdir dia tu? Ke depan dia takdir. Dan ada memang pengalaman nak takdir ni memerlukan satu kemahiran juga, peringkat permulaan. Cuba takdir macam mana? Wa illa wa illa apa? Jika tidak apa? Jika tidak ikut. Ayo.
Wa illa ay wa illam yakuna mufradaini. Tadi jikalau adalah kedua-dua isim dan lafaz itu mufrad, maka hendaklah kamu mengidafatkan. Wa illa ay wa illam yakuna mufradaini. Ini pun senanglah dia punya takdir itu senang. Okey. Maknanya terbalik. Wa illa ay wa illam yakuna mufradaini, maka jika tidak, maknanya jika tidak adalah kedua itu mufrad. Maknanya apa? Bi an kana murakkabaini. Okey. Maknanya apa? Isim dan laqab jika mana, dan jika tidak isim dan laqab itu mufrad, maknanya apa? Dia murakkab. Bila maknanya apa? Bila dah murakkab, isim murakkab, laqab murakkab, maka atbi'il ladzi radif. Maka jawab in. Illa ni atbi' jawab bagi in di dalam illa. Sebab in ada syarat, mesti ada jawab dia. Maka hendak itba' oleh engkau, okey? Hendak itba' oleh engkau, okey? Akan alladhi, akan yang alladhi maf'ulun bih. Okey? Yang radif. Radifah iaitu yang mengiringi ia. Ia alladhi. Okey, radifah ni mana mengiringi. Okey. Takdir kalam dia supaya antum faham, atbi'il ladzi radif. Takdir apa? Ij'al alladzi radifa tabi'an. Ni takdir. Takdir dia supaya mudah. Atbi'il ladzi radif maknanya apa? Ij'alil ladzi radifa tabi'an. Dapat tak? Okay. Maka hendaklah kamu menjadikan isim yang mengiringinya, okey, iaitu isim yang kedua. Okey? Tabi'an, tabi'. Bukan lagi idhafah. Misal dia. Okey? Isim murakkab. Ambil misal Abdullah. Laqab murakkab. Okey? Misal Anfun Naqah. Ambillah misal yang sikit. Zainul Abidin. Okay. Jadi bila isim murakkab, laqab murakkab, jangan buat idhafat. Seperti Sa'id bin Zaid itu mufrad. Jikalau murakkab, maka hendak kamu menjadikan sebagai tabi'. Tabi' ada apa tabi'? Empat dalam Ajrumiyah. Dalam lebih sikit ada apa? 5. Tambah apa? Apa bayar? Okey. Bila berhimpun ke semua tu, siapa nak dulu? Siapa kemudian tertib dia tu? Tawabik duduk sekaligus. Letak mana dulu? Kemudian nasab. Okey. Bagi syahid dia tu. Ya syabab, baca sama. Inna tawabi'an. 1, 2, 3. Ikhwah. Akhwat. Ikhwah. Bagi apa? Inna tawabi'ah. Antum kalau ingat sikit. Apa? Itu nama dia apa? Sahih. Kalau nama aja tu Ghafil. Itu benar. Okey. Sebab tu dalam pembahasan macam ni nampak tak best tak kalau pada syahid kat syahid ni ada kaedah semua tu. Okey, bacalah yang sekali ada dalam kaedah kau pun. Ke-11. Okey, dia ajak nak cek balik. Tengok. Betul. Okey, kaedah yang ke-11 dalam yang syawahid tambahan yang dibagi tu. Siapa tak dapat lagi?
Semua dapat. Sama tak? Semua dapat. Tapi usaha nak ambil tu. Tak ada. Okey? Okey, baca sama. 1, 2, 3. Okay. Tanda tepi ni malam ni baiknya aku lupa. Kenalah hafal. Apa tak? Kena hafal. Okey. Ingat kehalusan, kesedapan mengaji tu terletak pada benda-benda jenis syahid ni. Okey. Dia semata-mata tahu huraikan. Okey. Mana syahid kau tanya? Ni, bait syair ni. Okey. Oh, sedap baru buku sikit mengaji. Okey. Maka bila macam tu, okey, Zainul Abidin dengan Abdullah. Zainul Abidin laqab murakkab. Abdullah isim murakkab. Maka bila berhimpun macam tu, bila berhimpun macam tu, ingat kaedah guna kaedah tadilah. Bila laqab kita letak belakang. Ambil kaedah asal supaya senang nanti nak faham yang baik sebelum dia tu. Jadi misalnya Abdullah, Abdullahi Zainul Abidin. Jangan buatkan idhafat. Okey? Maka buatkan sebagai tabi'. Tabi' di sini bab umum ada 5. Makna tabi' dalam ni atbi'il ladzi radif. Kalau terjemah betul, jika tidak maka hendak mentabik oleh engkau. Macam tu, tapi setengah tu tak faham. Iaitu jika tidak maka hendaklah kamu menjadikan isim selepasnya tu sebagai tabi'. Tabi' di situ iaitu kena pada badal ataupun ataf bayan. Badal ataupun ataf bayan. Okey. Okey, boleh? Maknanya apa? Contoh, hadza Abdullahi Zainul Abidin. Abdullah isim, Zainul Abidin laqab. Maka i'rab Zainul Abidin i'rab jadi apa? Badal ataupun ataf bayan bagi Abdullah. Okey. Itu je kalau ingat wa illa tadi tersebut. Wa illa dia terbenar banyak. Terbenar ni termasuk banyak. Kan ni yang tadi tu, jikalau kedua-dua isim dan laqab itu mufrad, seperti isim Sa'id, laqab mufrad Kurzin. Jika tidak, terbenar banyak. Salah satunya jikalau isim murakkab, laqab murakkab, seperti tadi Abdullah Zainul Abidin, ataupun isim murakkab laqab mufrad, ataupun isim mufrad laqab murakkab. Faham? Okey, tadi misal Abdullah, kita ambillah biasa ketika rafa. Hadza Abdullahi Zainul Abidin. Itu di antara murakkab. Okey. Ini misal jikalau mufrad dan murakkab. Mufrad dan murakkab. Seperti apa? Hadza Sa'idun Zainul Abidin. Tulis misal ini. Tulis misal yang kedua. Jadi misal hadza Abdullahi Zainul Abidin. Misal yang kedua, hadza Sa'idun Zainul Abidin. Sa'id isim mufrad ke murakkab, Zainul Abidin. Kemudian isim pula yang ketiga, rupa yang ketiga isim murakkab, seperti hadza Abdullahi Kurzun. Kurzun tadi misal bagi laqab mufrad. Okey. Jadi satu lagi apa? Iaitu isim murakkab laqab mufrad, seperti hadza Abdullahi Kurzun. Jadi itu banyak. Sebab tu tempat macam ni anda akan tatbik dalam fiqh hadis. Dalam Minhajul Talibin kata wa illa, dan jika tidak kait yang sebelum dia tu, mana apa? Selain daripada itu. Jadi banyak masalah termasuk. Faham tak? Nampak tak? Dari kepada kalimah wa illa itu dah masuk 3 dah. Faham tak? Jika tidak, mana jika tidak mufrad. Maknanya apa? Sama ada mufrad, murakkab, mufrad. Dah 3. Faham tak? Maka bila macam tu, kena jadikan yang kedua tu sebagai tabi', iaitu badal ataupun ataf bayan. Okey. Nanti antum bacalah. Okey, ini asas ana bagi pendapat mu'tamad dulu supaya antum tak pening. Baca Syekh Akil nanti adalah kufiyun lah, ada setengah ulama ni pula. Tak apa, kita fahamkan betul dulu matan. Okey. Cuma siapa yang baca syarah nanti tu kalau ada yang kurang faham, kurang jelas,
Tanya. Okey. Silalah. Okey. Lepas sikit lah. Malas sikit. Sudah dengar. Okey. Okey, wa minhu manqulun ka fadlin wa asal wa turtijan ka su'ada wa udan. Wa minhu, dan setengah daripadanya min litab'id. Litab'id. Bukan litab'id. Okey. Litab'id. Okey. Kalau orang Arab dia semua qalqalah. Min. Okey. Rajul. Semua itu. Okey. Baca tengah khutbah. Kalau dekat sabit awal sabit tu semua jadi qalqalah belakang. Okey. Wa minhu, dan setengah daripadanya, ingat kufiyun min litab'id dikira sebagai isim. Sebab min litab'id ni sah kita letak lafaz ba'du di tempat dia. Di sisi mereka min litab'id ialah isim. Okey. Wa minhu, dan setengah daripadanya dhamir. Dhamir tersebut kembali kepada mana? Al-alam. Dan setengah daripada alam ialah manqulun. Okay, ingat, nanti kalau baca dalam kitab Syarah Syuduri Dhahab ada beberapa istilah. Dhamir, mudmar, sama je. Itu istilah ulama Basrah. Kalau istilah ulama Kufah, kinayah ataupun makni. Kinayah ataupun makni. Okey. Wa hadza kinayatun. Itu dhamirun, mana dia? Ingat di sisi Kufah, dhamir iaitu kinayah ataupun makni. Makniyun. Okey. Dan setengah daripada alam itu ialah manqulun. Manqulun i'rab jadi apa? Mubtada muakhar. Okey. Minhu ta'alluq kepada mana? Mana muta'allaq bagi minhu? Mahdzuf aywal. Mahdzuf tersebut i'rab jadi apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Asal susunan dia wa manqulun minhu. Wa manqulun minhu. Tapi manqulun minhu tak sah. Sebab apa? Manqulun mubtada dalam keadaan dia isim nakirah tidak sah. Maka di antaranya cara bagaimana kita nak sahkan manqulun nakirah bagi mubtada sah nak tak macam tu. Macam mana? Kena ada musawwir dia, iaitu kita jadikan dia sebagai mubtada muakhar. Okey. Ingat Jadi syaratnya mana? Isim nakirah tidak boleh jadi mubtada. Isim nakirah tidak boleh jadi mubtada kecuali mana syarat dalam alfiah? 1 2 3. Aywa. Wala yajuzu libtida bin nakirah. Baik ni rasa macam kita best. Sebab apa? Waktu kita belajar kat pondok, kita pergi kepada apa? Majlis maulid dekat Kedah, dekat pondok apa? Tuan Guru Haji Rifai. Iaitu ada Islam sah perkenalan anak dengan seseorang yang anak macam jadi inspirasi jugalah. Iaitu Dr. Akli Ahmad. Dr. Akli Ahmad ni PhD Usul Fiqh di Al-Azhar, Mumtaz, Malaysia 2013 tak silap. Orang sempoi je. Orang sempoi. Lepas tu kemudian ada dia ceramah pertama, kemudian ceramah kedua tu Syekh Khalil Ilyas Al-Iraqi. Okey. Yang ahbab dia tu kat Mesir ni. Jadi dia membahaskan tafsir itu disebut ni wala yajuzu libtida bin nakirah wala tufika 'inda zainin namirah. Maka tahu ulama tafsir pun mesti kita. Sebab tu belajar nahwu, belajar bahasa Arab ni dalam kawakib kita belajar hukum dia apa hukum dia? Fardu kifayah, tapi fardu ain untuk siapa? Yang nak mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Okey. Jadi ingat wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufid ka 'inda zaidin namirah. Kaf ka 'inda zaidin namirah. Kaf tersebut ingat lagi tak supaya anak-anak refresh tu. Kaf tu mithalul lil manfi atau mithalul lin nafi. Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufid. Tidak boleh buat mubtada dengan isim nakirah selama bahawa tidak memberi faedah ya. Ma lam tufid ka 'inda zaidin namirah. 'Inda zaidin namirah tu misal lin nafyi ke misal lil manfi? Nafi. Beza mana? 'Inda zaidin namirah itu mufid ke ataupun ghairu mufid? Itu mufid. Jadi malam tufid itu misal bagi lam tufid ke atau misal bagi tufid? Misal bagi tufid. Bila misal bagi tufid
iaitu misalun lil manfi. Kalau misal lam tufid misalun lin nafi. Sebab tu nanti kalau kita baca kita usul fiqh nanti, contoh dalam Hasyah Banani, Hasyah Rantab, hadza mithalun ataupun hadza tamsilun ataupun hadza nazirun, hadza tanzirun lil manfi. Betul ni? Mana? Dia sudah ada mithalun lil nafi atau lil manfi, ataupun tamsilun ataupun nazirun ataupun tanzirun buat misal. Jadi kena faham dulu. Okey. Wa minhu, dan setengah daripada alam itu mangkulun, mangkul. Isi alam mangkul ka fadlin wa asad, seperti fadlin wa asad. Okey. Wa dzurtijalin, dan dzurtijal. Dzurtijal ma'tuf ala mangkulun. Okey. Dzurtijal dan yang mempunyai irtijal. Irtijal ni apa? Spontan. Spontan, asal bahasa lugah irtijal. Insya-Allah. Jadi boleh. Tak ada persediaan apa-apa sampaikanlah tajuk ni bagi tazkirah pada pelajar ni. Dia hurai tu macam dia preparation selama sebulan. Faham tak? Atau orang hebat. Itu sebab apa? Sebab apa dia boleh macam tu? Kan dulu sebab apa? Tazkirah ke apa, kultim ke kultum ke budak sekolah tu, sebab apa nak lari? Asal okey. Ustaz kan datang. Okey, so kata ketua muslim, ketua wadah apa semua tu, kita akan buat kultum. Kuliah 7 minit. Kultim tak ada. Zaman tu ada lah. Generasi. Okey. Maka bila macam tu larilah budak. Budak-budak form 5, budak form 4 lari. Sebab apa? Tak nak. Sebab akan kena panggil dengan ketua muslim. Okey. Sebut nama bagi. Dan itulah apa semua. Tahu tak sebab apa tak boleh? Tahu tak sebab apa tak boleh? Tak ada isi. Tu je sebenarnya. Orang diisi dalam kepala. Tipu-tipu. Tak boleh. Sebab apa? Dia sampai macam biasa je. Sebab apa? Isi penuh dalam ni. Dia keluar apa-apa sebahagian je. Orang tak diisi dia sampai ke apa? Itu yang tahu ni. Nak sampai apa boleh? Tak apa kosong. Tahu tak? Orang dah penuh, tak ada masalah. Sebab tu para masyaikh, para masyaikh dia datang, saya terus baca doa tu dah sampaikan sikit. Ketika disampaikan tu macam dah mau preparation lama. Padahal baru spontan irtijal. Sebab apa? Penuh dalam kepala. Macam tu je sebenarnya. Sebab tu orang relax kat depan tu dia boleh bercakap dengan tenang. Sebab apa? Isi dah penuh. Okey. Kalau isi kosong memang gelabah dia. Okey. Jadi dalam isi alam ni terbagi kepada dua, mangkul dan irtijal ataupun murtajal. Okey. Zurtijal dengan mana murtajal. Seperti ka su'ada wa udan. Su'ad wa udan. Su'ad nama bagi perempuan, nama orang Arab. Su'ada. Okey. Ya su'ada, mamnu min as-sarf. Wa udan. Udan ni nama bagi seorang lelaki. Okey, nama bagi seorang lelaki. Jadi, kesimpulannya sebelum masuk sebab jumlah tentu termasuk daripada mangkul. Okey. Jadi isim alam terbagi kepada dua, isim alam manqul dan isim alam murtajal. Okey. Isim alam mangkul secara ringkas pada setengah. Okey. Mangkul mana mangkul? Sebab tu istilah dibuat berdasarkan kebanyakan ada munasabah dari segi luar. Mangkul yang dipindahkan. Maknanya apa? Yang dipindahkan daripada isim lain, bukan isim alam, dipindahkan kepada isim alam. Seperti fadlin. Fadlin tu masdar. Okey, masdar. Fadlun. Okey, maka asalnya masdar tetapi dipindahkan jadi isim alam, jadi nama orang. Fadl. Okey. Begitu juga dengan asad. Okey. Asad. Okey, isim jenis. Okey. Kemudian dipindahkan jadi alam. Okey, itu kenapa insya-Allah minggu depan. Begitu juga dengan supaya apa? Antum tak penting kita baca kita tafsir tentang nama-nama. Contoh perbahasan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka adakah ini mangkul ataupun murtajal? Nampak tak? Jadi jumhur kata ni isim alam ada apa? Inilah mangkul lah. Muhammad mangkul min ismil maf'ul. Hammala yuhammidu tahmidan fa huwa muhammidun wa dzaka Muhammad, yang banyak dipuji. Nampak tak? Jadi Muhammad isim alam mangkul. Mangkul min ismil maf'ul. Okey. Banyak je nama orang. Zaid, nama Zaid. Masdar Zaid. Okey. Okey. Macam tu. Isim fa'il ke tak kira lah. Maknanya isim zaman ke apa. Okey. Mangkul. Dan termasuk juga mangkul daripada jumlah ataupun mangkul daripada fi'il mudhari'. Yazid. Zada yazidu. Yazid asalnya fi'il mudhari', tapi dipindahkan menjadi isim alam. Maka bila nama dia nama alam apa? Alam mangkul. Okey. Begitu juga dengan wazir tijal, murtajal. Murtajal maknanya apa? Sebelum digunakan sebagai alamiah, dia tidak digunakan pada selain alamiah. Maknanya memang penggunaan mula-mula wujud kalimah tersebut memang untuk alam. Seperti yang nama orang Su'ad. Perkataan Su'ad
wujud mula-mula itu memang untuk nama orang perempuan. Udad nama lelaki. Itu nama orang Arab dulu aja, namakan Su'ad. Udad. Okey. Tapi insya-Allah minggu depan kita akan masuk pada apa? Ta'rif isi alam maqul dan isi alam murtajal. Wallahu ta'ala a'lam. Minhu mangkulun alamun mangkul. Tak wa minhu wa min alami mangkul. Kainun. Khabar mahdzuf yang muta'allaq bagi minhu kainun, mustaqirun, baritun, hasilun. Ya, tu kena dengar balik rakaman tentang yang pembahasan tentang ta'alluq muta'allaq tu. Okey. Baca betul. Okay.